Berita perdana malam ini kami buka terus dengan perkembangan semasa Pilihan Raya Umum PRU Dewan Negeri Johor. 1021 pusat mengundi ditutup sepenuhnya 6 petang tadi selepas dibuka pada 8 pagi. Ya, kesemua peti undi dari 4,638 saluran sedang dalam proses pengiraan undi untuk 56 kerusi Dewan Negeri Johor. Dan sehingga 4 petang tadi, 50% daripada jumlah daftar pemilih melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Laporan penuh PRU Dewan Negeri Johor, kita langsung bersama Alif Ashraf Kamanor di studio RTM Johor Bahru. Silakan. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Penjumlahan undi masih berjalan di 56 pusat penjumlahan rasmi undi seluruh negeri. Pengumuman rasmi akan dibuat pengurusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh sebaik saja penjumlahan undi selesai. Laporannya terus bersama Nur Arkila Arba'in di SPR Command Center. Silakan Arkila. Baik Alif, terima kasih. Penjumlahan undi sedang dilakukan petugas-petugas pilihan raya di 56 pusat penjumlahan rasmi undi seluruh negeri. Sebaik sahaja semua 1021 pusat mengundi ditutup 6 petang tadi. Ini termasuk penjumlahan undi bagi undi awal dan undi secara pos. Saya difahamkan oleh SPR sidang media pertama dijangka akan berlangsung sekitar 10 malam nanti sebelum sidang media kedua yang dijangkakan kira-kira 15 minit kemudian. Dan mengikut peratus pengundian yang dikongsikan SPR setakat 4 petang tadi, 50% mengundi sudah menunaikan tanggungjawab mereka. Namun data keseluruhan termasuk peratus keseluruhan yang keluar mengundi hari ini akan dimaklumkan semasa pengumuman rasmi malam ini oleh pengurusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh. Baik, untuk makluman terdapat 1021 pusat mengundi dan 4,638 saluran yang dibuka bermula 8 pagi tadi dengan 49,290 orang petugas. PRU Dewan Negeri Johor melibatkan 2.57 juta pengundi biasa. 8,625 pengundi lagi terdiri daripada polis, tentera dan pasangan serta pasukan gerakan AM yang sudah pun mengundi awal pada 8 Mac lalu. Sementara 36,729 orang direkodkan mengundi secara pos. Baik, setakat itu dahulu dari SPR Command Center. Teruskan bersama RTM untuk perkembangan terkini proses penjumlahan undi dan juga keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-15. Kembali kepada Alif. Baik, terima kasih Akila. Bagi kerusi Dewan Negeri N41 Puteri Wangsa, setakat ini 8 peti undi selamat tiba di pusat penjumlahan undi Dewan Raya Taman Pelangi Indah Johor Bahru. Laporan lanjut kita bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin. Terima kasih Alif. Saya kini berada di pusat penjumlahan rasmi undi bahagian 41 Dewan Negeri Puteri Wangsa di Dewan Raya Taman Pelangi Indah Johor Bahru bagi membawakan perkembangan terkini penjumlahan undi di sini. Dan setakat ini 8 malam, sebanyak 8 peti undi diterima di Dewan ini yang saya difahamkan terdiri daripada undi pos. Dan kini Dewan ini masih belum terima sebarang peti undi daripada pusat mengundi yang beroperasi sepanjang hari di kawasan Dewan Negeri ini. Di mana berdasarkan maklumat saya terima, terdapat 26 pusat mengundi melibatkan 182 saluran mengundi yang dibuka kepada pengundi-pengundi yang berdaftar. Dan kami akan mendapatkan perkembangan terkini dari pada semasa ke semasa sepanjang malam ini bagi mengetahui keputusan penjumlahan undi di sini. Baiklah, sekian saja laporan saya. Kembali ke Alif. Baik, terima kasih Erwin. Pusat penjumlahan undi bagi N07 Bukit Kepong mula menerima peti undi dari 27 pusat mengundi. Untuk mendapatkan perkembangan semasa dari pusat penjumlahan undi, kita bersama wartawan Ravin Sanmugam di Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Pagoh. Silakan Ravin.
Baik, terima kasih Alif. Saudara, seperti mana anda sedia maklum, ketika ini saya berada di Dewan Karisma di Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara IKTBN Paguh untuk mengikuti proses penjumlahan undi yang dilaksanakan sejak pukul 6 petang tadi. Dewan Negeri N07 Bukit Kepong meliputi 37,428 pengundi biasa. Ia melibatkan 27 pusat mengundi dan 77 saluran mengundi. Peti untuk pengetahuan anda, pusat ini sudah menerima 15 peti undi setakat ini, termasuk peti undi awal dan undi pos daripada 79 undi. Pihak SPR masih menunggu untuk bakinya 64 peti undi. Ketika ini saya bersama pegawai pengurus N07 Bukit Kepong, Tuan Abdul Rahman Selamat, untuk mendapatkan perinciannya. Baik Tuan, terima kasih kerana bersama dengan kami menerusi berita perdana pada malam ini. Baik Tuan, boleh tak bagi satu rangkuman sikit bagaimana proses undi dilaksanakan di Dewan Negeri N07 Bukit Kepong bermula pagi pukul 8 pagi tadi sehingga pukul 5 petang. Alhamdulillah, kita telah membuka pusat-pusat mengundi di 77 saluran seawal bermula jam 8 pagi. Kemudian secara keseluruhannya sehingga jam 6 petang tadi, semua pusat-pusat mengundi telah berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan dan sebagainya. Dan juga memang ada pengundi-pengundi yang bergejala, tetapi telah diuruskan dengan baik oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia melalui petugas-petugas kesihatan dan juga petugas-petugas SPR yang berada di kawasan berkenaan. Dan alhamdulillah sehingga ke saat ini kita lagi masih menerima pusat penjual ini, kita masih lagi menerima peti-peti undi yang akan masuk sebentar lagi. Baik Tuan, ketika ini kita sudah pun sampai ke penghujung ataupun ke muncak. Bila keputusan rasmi dijangka akan diumumkan di Dewan ini Tuan? Ya, mengikut perkiraan saya, insyaAllah sekitar jam 10 malam. Kita rasa kita boleh mengisytiharkan keputusan secara rasmi. Terima kasih Tuan atas perincian tadi. Saudara, untuk pengetahuan anda, Dewan Negeri N07 Bukit Kepong menyaksikan 4 penjuru melibatkan parti BN, PN, Muda dan Pejuang. Itu saja yang saya dapat membawakan anda dari lokasi. Kita kembali ke studio bersama Alif. Alif, silakan. Ya Ravin, terima kasih. Baik, untuk perkembangan bagi N53 Benot di Pusat Penjumlahan Undi, kita terus bersama Atika Makhtar di Dewan Serbaguna Benot. Atika, silakan. Terima kasih Alif di RTM Johor. Untuk makluman anda, saya berada di pusat penjumlahan rasmi undi bagi N53 Benot di Dewan Serbaguna Benot bagi berkongsi kepada anda jumlah proses pengundian di kawasan ini. Jumlah pengundi di kawasan ini melibatkan 28,165 pengundi kesemuanya dan terdapat 16 daerah mengundi yang melibatkan 52 saluran. Bagi pengundi biasa, 1 saluran melalui undi pos dan 1 melibatkan undi awal. Ketika ini di pentas utama, jika anda dapat lihat, sudah ada 12 peti undi dan 1 daripadanya melibatkan peti undi awal. Namun ketika ini masih lagi terdapat beberapa peti undi yang masuk ke Dewan ini dan kami masih lagi menunggu kesemua 54 peti undi tidak lama lagi. Dijangkakan pegawai daerah Pontian Haji Muhammad Rafi Abdullah akan mengumumkan keputusan bila semuanya selesai seketika nanti. N53 Benot memperlihatkan pertandingan antaranya 4 penjuru dan pastinya melibatkan Menteri Besar Johor sendiri, Datuk Hasni Muhammad yang mewakili Barisan Nasional, Isa Abdul Hamid dari Perikatan Nasional, Hanif Ghazali Osman dari PKR dan Iskandar Nur Ibrahim dari Pejuang. Segala proses perjalanan pengundian serta penjumlahan undi kali ini diwajibkan mematuhi garis panduan pematuhan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak SPR. Saya kira setakat ini dahulu perkembangan yang dapat saya kongsikan seketika ini. Teruskan bersama kami dan kita kembali kepada rakan setugas di Johor Bahru. Silakan Alif. Baik, terima kasih Atika. Seterusnya, proses pengiraan dan penjumlahan undi juga sedang berlangsung di Dewan Negeri N09 Gambir. Dan untuk perkembangan terkini langsung bersama Sazwani Samsu di Dewan Serbaguna Bukit Gambir. Wani, silakan.
Baik, terima kasih. Seusai proses pengundian pada 6 petang tadi, kini proses penjumlahan undi sedang rancak dijalankan dan bagi N09 Gambir, proses penjumlahannya berlangsung di Dewan Serbaguna Bukit Gambir dan setakat ini beberapa peti undi telah pun memasuki Dewan dan kalau anda dapat lihat di bahagian hadapan, bahagian skrin depan, proses pengiraan undi sedang pun giat dijalankan di mana kalau saya dapat kongsikan penjumlahan undi setakat ini, Parti Barisan Nasional dengan 52 undi, Parti Keadilan Rakyat dengan 160 undi, Parti Perikatan Nasional dengan 31 undi dan saudara, ini tentunya hanya gambaran awal kerana kami masih lagi menunggu peti-peti undi dari pusat pengundian di sekitar Gambir ini untuk sampai ke Dewan dan saya ingin berkongsi mengenai petugas pada malam ini. Dianggarkan seramai 60 petugas yang terdiri daripada anggota polis, pegawai SPR dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia ditugaskan di sini bagi melancarkan prosedur penjumlahan dan juga pengumuman pada malam nanti dan selain itu di sini juga disediakan ataupun ditugaskan pegawai dari Tenaga Nasional Berhad bagi mengelakkan sebarang kemungkinan luar jangka dan saudara, bagi N09 Gambir ini tentunya menyaksikan persaingan sengit antara 4 penjuru iaitu Barisan Nasional yang diwakili oleh Sarihan Jani, Parti Perikatan Nasional yang diwakili oleh Muhammad Solihan Badri, Parti Pejuang Tanah Air yang diwakili oleh Suraya Sulaiman dan juga Parti Keadilan Rakyat yang diwakili oleh Naim Jusri. Siapakah yang bakal rakyat pilih bagi mewakili kawasan Gambir ini bagi tempoh 5 tahun akan datang? Teruskan bersama kami kerana kami akan sajikan maklumat perkembangan dan juga pengumuman pada malam nanti. Untuk itu, sekian laporan dari Dewan Serbaguna Bukit Gambir untuk proses penjumlahan undi. Kita kembali bersama rakan setugas di sana. Silakan. Baik, terima kasih Wani. Proses mengundi sepanjang hari ini berlangsung aman dan lancar dan beberapa nama besar dan kepimpinan parti turut menunaikan tanggungjawab memilih kerajaan negeri. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein memuji petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang menurutnya tegas dalam mengawal pematuhan SOP sekaligus mengelak penularan COVID-19. Ahli Parlimen Sembrong ini menunaikan tanggungjawab memilih wakil rakyat di Sekolah Agama Taman Sri Lambak Keluang. Turut mengundi isteri beliau Datin Sri Tengku Marsila Tengku Abdullah bagi memilih Ahli Dewan Negeri bagi Don Kahang. Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad menunaikan kewajipan beliau sebagai pengundi petang tadi. Beliau mengundi di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Raya dalam kawasan N55 Pekan Nenas. Datuk Hasni yang juga calon N53 Benod berpuas hati dengan kelancaran proses PRU Dewan Negeri Johor kali ini. Calon PN N07 Bukit Kebong Dr. Saharudin Jamal pula mengundi di Pusat Mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Lenge Pagoh seawal 8.12 pagi tadi. Selepas melaksanakan tanggungjawabnya, beliau dilihat meninggalkan pusat mengundi pada pukul 8.19 pagi. Sementara itu, penyandang kerusi N18 Sri Medan Datuk Zulkarnain Kamisan pula hadir mengundi di Pusat Pengundian SK Parit Sulong. Calon BN ini bertanding 3 kali di kerusi sama. Beliau ditentang calon PKR, PN dan Pejuang. Di Kempas, calon Barisan Nasional BN N47 Kempas Datuk Ramli Bohani keluar mengundi di Pusat Mengundi Sekolah Agama Taman Bukit Mewah Kempas awal hari ini. Dewan Negeri ini menyaksikan pertandingan 7 penjuru melibatkan BN, PN, Pejuang, PKR dan 3 bebas. Manakala calon PHN13 Simpang Jeram Datuk Sri Salahuddin Ayub melunaskan tanggungjawab sebagai pengundi di Pusat Mengundi di N56 Kukup. Saudara, notis kompaun RM1,000 dikeluarkan Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ terhadap pesakit COVID-19 yang hadir ke Pusat Mengundi Dewan Kampung Melayu Johor Bahru. Pengarah JKNJ Datuk Dr. Aman Rabu dalam kenyataan memaklumkan wanita tersebut hadir kira-kira pukul 11.45 pagi untuk mengundi dan mendapati wanita itu positif COVID-19 kategori 2. Wanita berkenaan dikenakan kompaun pegawai penguatkuasa JKNJ selepas mendapati aplikasi My Sejahtera Wanita berusia 30-an itu menunjukkan tanda merah.
Kegagalan mematuhi arahan boleh dikenakan kompaun mengikut Peraturan 16 Peraturan Pencegahan Penawalan Penyakit Berjangkit, Langkah-langkah dan Kawalan Tempatan Jangkitan 2021. Baik saudara, terus ikuti Grandstand PRU Dewan Negeri Johor malam ini bagi mendapatkan maklumat sahih dan cepat mengenai keputusan pilihan raya melalui saluran berita RTM dan TV1. Kita langsung dari studio mini RTM di Johor Bahru ini berakhir di sini. Saya Alif Ashraf Kamanur. Salam keluarga Malaysia. Besar kembali. Pemilihan Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah sebagai pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI untuk tempoh 2 tahun pada Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-258 selaras dengan perakuan jawatankuasa tertinggi Hal Ehwal Islam peringkat persekutuan. Kenyataan penyimpan mohor besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad menyebut Majlis Raja-Raja kali ke-258 telah berkenan memilih Sultan Selangor sebagai pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia untuk tempoh 2 tahun. Kenyataan ini dikeluarkan bagi menjelaskan laporan sebuah akhbar tempatan pada 10 Mac lepas yang melaporkan bahawa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM kini diletakkan di bawah bidang kuasa Majlis Raja-Raja kerana laporan itu dianggap boleh mengelirukan. Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-258 telah membuat ketetapan bahawa salah seorang daripada raja pemerintah wajar memenuhi peranan dan tanggungjawab pengerusi selama 2 tahun secara bergilir-gilir. Sementara Perdana Menteri dilantik sebagai timbalan pengerusi selaras dengan perakuan jawatankuasa tertinggi Hal Ehwal Islam peringkat persekutuan itu. Bagi menganalisis pergerakan tanah runtuh di Taman Bukit Permai 2 Ampang Selangor, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Musti membantu Agensi Perusahaan Bencana Negara NAKMA. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Ahmad Amzad Hashim berkata, analisa berkenaan menggunakan teknologi penderiaan jauh atau remote sensing angkasa yang dibangunkan Agensi Angkasa Malaysia MAISA. 7 jenis maklumat berkaitan penderiaan jauh dan imej satelit boleh memberi maklumat awal berkaitan pergerakan tanah sekaligus membantu menangani risiko berkaitan tanah runtuh seperti kejadian di Taman Bukit Permai 2 Ampang. Musti juga katanya berperanan memberikan maklumat yang diperlukan menggunakan satelit sekaligus membantu kerajaan dalam membuat keputusan dan lain-lain. Insiden tanah runtuh di Taman Bukit Permai 2 Ampang Khamis lepas telah meragut 4 nyawa dan menyebabkan seorang cedera ringan selain menyaksikan 15 rumah serta 10 kenderaan terjejas. Sementara itu, Ahli Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ Zon 23, Muhammad Samad memaklumkan pasukan Jawatankuasa Teknikal Kerajaan masih menjalankan kajian pergerakan tanah di lokasi insiden. Pasukan Jawatankuasa berkenaan melibatkan Jabatan Kerja Raya JKR, Institut Kerja Raya Malaysia, Jabatan Mineral dan Geosains bersama MPAJ. Beliau turut berkata hanya 70% penduduk daripada 48 kediaman yang terjejas telah berdaftar dan membuat laporan kepada MPAJ. Penduduk yang tinggal berhampiran cerun atau berbukit perlu didedahkan dengan pengetahuan dan cara mengenal pasti indikasi awal kejadian tanah runtuh bagi mengurangkan risiko kehilangan nyawa. Pakar Geologi Kejuruteraan dan Mekanik Tanah Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir berkata, kejadian banjir kilat dan tanah runtuh adalah disebabkan perubahan iklim yang menyebabkan taburan hujan sangat tinggi. Banjir 2022 diminta semua penduduk di Jalan Mega 15 nombor 58 hingga 83 sila buat pengosongan rumah kerana dikuatiri kejadian tanah runtuh boleh berlaku. Tinjauan di lokasi insiden tanah runtuh Taman Bukit Permai 2 Ampang mendapati beberapa agensi penguatkuasaan ditempatkan di tapak runtuhan. Lebih 200 penghuni melibatkan 48 rumah diarahkan mengosongkan kediaman masing-masing untuk memberi ruang kepada pihak berkuasa membuat kajian terperinci.
Actually kita orang ada duduk rumah ni daripada tahun 2003. Basically dah 19 tahun kami menghadapi di rumah sini. Sebelum ni tiada lagi tanda-tanda yang ketara lah yang menampakkan pergerakan tanah itu sendiri. Tapi dalam 2-3 tahun lepas adalah juga 1, 2, 3 pokok actually jatuh. Tapi benda tu daripada atas dia jatuh ke tengah. Dia tak ada, maknanya dia tak ada jatuh sampai ke bawah. Jiran-jiran pun pernah berkongsi kan yang mengatakan benda ni ini telah membuat report kepada MPAJ untuk mengambil tindakan selanjutnya lah tentang cerun yang sebenarnya ada dah bagi tahu keadaan benda-benda macam ni. Jadi dia orang dah pantau lah ke kawasan-kawasan sini. Yang mana yang ni kan. Tapi itu yang seterusnya setakat tu lah yang dia datang pun dia tengok, datang tengok. Okey. Tak ada apa-apa lagi dah. Tak ada apa tindakan lain. Itu. Penduduk berharap pihak bertanggungjawab membuat tindakan sewajarnya agar insiden sama tidak berulang. Makcik harapkan dia minta MPAJ orang kata perkemahkan baliklah yang bahagian-bahagian yang suruh dipakaji baliklah. Sebab tahu dah kawasan ni belakang ni dulu lembah apa semua kan. Semua orang tahu kan. Dia maklumlah situ bukit tak ada orang kata penebat apa semua kan. Minta depa naik taraf ke yang tu je lah. Senjata yang digunakan penjenayah yang menembak mati seorang pengawal keselamatan di hadapan sebuah bank di Puchong Prima, Selangor semalam dipercayai dicuri daripada seorang anggota polis 5 tahun lalu. Ketua Polis Selangor Datuk R. Junaidi Muhammad berkata, pistol jenis 99 Walter itu dipercayai dirampas daripada Lance Corporal Valentino Misa yang ditembak mati ketika bertugas di Pondok Polis Komuniti Pinggiran USJ. Jelasnya polis berjaya mendapatkan semula pistol berkenaan dari suspek yang ditahan di hadapan sebuah bank di Seksyen 20 Shah Alam ketika dia cuba mendepositkan wang tunai yang dirompaknya. Dan kita merampas daripada dia sebanyak RM350,000. RM350,000. Juga pistol yang senjata api yang digunakan dan juga lain-lain perkara lah. Lain-lain perkara masuk sebuah kenderaan yang diguna sebanyak 10 butir peluru, 2 kelopak untuk isi peluru, sarung tangan dan sebagainya. Dalam kejadian ini, kita telah mendapat kerjasama sepenuhnya daripada seorang yang kita tak boleh nak reveal, orang awam yang telah memberikan maklumat begitu detail kepada kita. Begitu detail kepada kita tentang kejadian, tentang pergerakan suspek yang berkenaan. So bagi saya inilah hero sebenar dalam kejadian ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media yang diadakan di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Selangor. Suspek direman 7 hari bermula semalam bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Seksyen 3 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Pengambilan vaksin COVID-19 amat penting bagi kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun terutamanya apabila negara akan memulakan fasa peralihan ke endemik 1 April ini. Golongan tersebut ketika ini lebih berisiko mendapat jangkitan COVID-19 berbanding kumpulan umur lebih tinggi yang telah mendapat vaksinasi. Dan kenyataan Kementerian Kesihatan KKM menyebut kadar kemasukan kanak-kanak ke wad PICU akibat COVID-19 meningkat sebanyak 94% untuk kesemua kategori 3 hingga 5. Malah berlaku peningkatan ketara untuk kategori 4 sehingga ataupun sebanyak 200%, diikuti kategori 5 sebanyak 125%. KKM sekali lagi menasihatkan ibu bapa untuk mengambil vaksin bagi anak-anak mereka bagi melindungi mereka daripada varian Omicron yang boleh membawa maut dari jangkitan COVID-19 dan komplikasi iaitu Multi-System Inflammatory Syndrome in Children atau MISC. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syahul Islam dalam edisi Sukan malam ini.
Ratu Gimnas Negara Faraen Abdul Hadi sah tidak akan mempertahankan pingat emasnya pada Sukan C di Hanoi Mei ini. Setiausaha Agung Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF Afrita Aryani Nasril mengesahkan nama Faraen tiada dalam senarai akhir skuad gimnastik artistik wanita. Menurutnya hari ini merupakan tarikh tutup pendaftaran dan MGF perlu meneruskan perancangan tanpa Olimpian itu di Vietnam. Jelasnya keputusan itu merupakan plan B yang sudah lama dirancang. Menurut Afrita lagi, skuad gimnastik artistik negara kali ini akan menampilkan 4 gimnas negara iaitu Tan Ing Yue, Rachel Yoh Lee Wen, Gini Eng Yi Ling dan Zarif Iman Khalid. Dalam pada itu, beliau yang baru saja dilantik oleh Majlis Olimpik Malaysia MOM sebagai timbalan Chef de Mission ke Vietnam berkata, untuk edisi kali ini, MGF meletakkan sasaran 1 pingat emas dalam acara individu. Faraen merangkul 3 pingat emas pada edisi terakhir Sukan C di Filipina melalui disiplin senaman lantai, palang bertingkat dan all-around. Selain 4 gimnas daripada pasukan artistik wanita, MGF telah memutuskan untuk membawa 6 gimnas lelaki dalam kategori yang sama, diikuti 3 bagi acara gimnastik berirama individu wanita dan 6 wakil dalam acara gimnastik berirama berpasukan wanita. Baik, dalam pada itu, Faraen menerusi laman media sosialnya siang tadi mengumumkan persaraan dari sukan gimnastik. Atlet berusia 27 tahun itu mengimbau kenangan selama 25 tahun pembabitan dalam sukan berkenaan yang menjadi sebahagian daripada hidupnya. Menerusi hantaran di Facebooknya, Faraen merasakan ini adalah masa yang sesuai untuknya mengucapkan selamat tinggal kepada sukan gimnastik yang amat diminatinya. Dia turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak menyokong dan membantunya selama bergelar atlet sehingga mampu bersaing di pentas Olimpik. Faraen juga berazam untuk menyumbangkan sesuatu kepada sukan gimnastik tanah air walaupun selepas tidak lagi bergelar atlet. Satu sidang media yang akan dihadiri sendiri oleh Faraen dijadual berlangsung Isnin ini di Kuala Lumpur. Baik, ini perkembangan badminton terbuka Jerman. Aksi separuh akhir malam ini menyaksikan 2 wakil negara iaitu pemain perseorangan Lizia dan beregu lelaki Goh Zifei Nur Izzuddin meneruskan perjuangan di suku akhir. Pada pertemuan suku akhir semalam, Zijia hanya memerlukan tempoh 40 minit bagi menumbangkan wakil China Zhao Junpeng dengan keputusan 21-12, 21-18. Di separuh akhir nanti, Zijia selaku pilihan kelima dijadual bertemu Kun Lavut Vititsan dari Thailand yang menewaskan pemain Jepun Kenta Nishimoto. Sementara itu, gandingan Goh Zifei Nur Izzuddin berjaya menewaskan pilihan ke-6 yang juga rakan senegara Ong Yusin Teo Yi. Gandingan Zifei Izzuddin menang dengan keputusan 21-15, 20-22, 21-19 sekaligus berjaya memperbaiki rekod pertemuan antara kedua-dua beregu itu yang sebelum ini dibenangi oleh Yusin Yi. Menanti mereka di separuh akhir adalah pasangan dari China, He Jiting, Zhao Haodong. Ini pula aksi Piala FA. Alisson Kayon muncul wira Selangor FC apabila jaringan hat-tricknya membantu juara 5 kali itu membelasah hari ini FT 6-0 pada pusingan pertama malam tadi. Skuad kendalian Michael Faitenberner itu tidak menunggu lama untuk merobek gawang pasukan Liga M3 tersebut apabila Kayan meledak jaringan pertama pada minit ke-17 sebelum Yuri Hendrik de Oliveira Costa menggandakan jaringan pada minit ke-29. Safwan Baharudin terus menambah derita pasukan amatur itu dengan meledak gol ketiga pada minit ke-42 diikuti Syahir selang 5 minit kemudian. Kayan merupakan penyerang import dari Brazil kemudian melengkapkan hat-tricknya menerusi jaringan pada minit ke-63 dan ke-67 untuk membawa Selangor ke pusingan kedua dengan penuh bergaya. Sementara itu, pengendali Selangor FC Michael Faitenberner akui gembira dengan kemenangan besar itu, namun ia bukanlah sesuatu yang boleh terlalu dibanggakan. I'm quite happy with our performance. I guess as a Super League team, you have to control games like this against lower teams.
Bagi ketua jurulatih hari ini FT, G Moto pula, kelebihan fizikal pasukan lawan nyata menyukarkan strategi mereka. Cuma kita kalah dengan fizikal diorang. So memang nampak kita main defend ni memang susah nak challenge dengan diorang. Sementara itu, Penang FC turut mara kepusingan kedua selepas membenam Bukit Tambun FC 4-0 di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Skuad Harimau Kumbang yang mengawal permainan sejak awal mendahului pada minit ke-17 menerusi Rafael Vitor Santos di Freitas selepas dihadiahkan sepakan penalti. Tuan rumah terus menguasai perlawanan dan gol kedua terhasil menerusi Muhammad Alif Romli selang 4 minit kemudian. Babak kedua menyaksikan gawang Bukit Tambun dibolosi lagi menerusi Muhammad Rafiuddin Rodin pada minit ke-63 sebelum Daniel Ashraf Abdullah melengkapkan kemenangan mereka. Di Kuala Terengganu, Kelantan United FC, KUFC turut berpesta gol menewaskan Kinabalu Jaguar FC 4-0. Dua gol KUFC dihasilkan Muhammad Haziq Muhammad Subri masing-masing pada minit ke-34 dan Muhammad Ashraf Alifuddin Yassin minit ke-42 separuh masa pertama. KUFC kemudian menggandakan jaringan pada minit ke-51 menerusi Amidu Salifu dan minit ke-57 menerusi Jacob Njoku untuk terus mengekalkan penguasaan perlawanan sehingga whistle dibunyikan. Baik, bagi Melaka United, pertemuan pusingan pertama menentang PIBFC malam ini terpaksa ditunda ke tarikh baharu. Pertemuan yang dijadualkan berlangsung di Stadium Hang Jebat itu tidak dapat diadakan berikutan kes penularan wabak COVID-19 di dalam pasukan. Liga Bola Sepak Malaysia MFL dalam kenyataan yang memaklumkan 20 pemain dan pegawai Melaka United telah disahkan positif COVID-19 selepas ujian saringan RTK antigen. Sementara itu, Melaka United menerusi media sosial mengumumkan bahawa penonton yang membeli tiket perlawanan tersebut secara dalam talian boleh menggunakan tiket sama pada tarikh baharu perlawanan yang akan diumumkan nanti. Pihaknya turut meminta maaf kepada semua yang terlibat kerana ia terpaksa dilakukan demi keselamatan semua. Pun Shinzo Abe hadir pada Majlis Convocation Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM ke-36 bersempena penganugerahan ijazah kehormat Dr. Falsafah Politik Ekonomi kepadanya. Beliau turut menyampaikan ucap tama bertajuk memperingati ulang tahun ke-40 Dasar Pandang ke Timur Malaysia DPT. Dalam ucapannya, Abe berkata hubungan dua hala Jepun dan Malaysia bukan sahaja dari sudut pelaburan dan ekonomi, malah dalam aspek pendidikan. Hampir 26,000 pelajar Malaysia yang dihantar ke Jepun. 8,800 daripadanya merupakan pelajar di bawah program pertukaran pelajar dan 17,500 pelajar pelatih yang dijemput menerusi agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Kolaborasi Dasar Pandang ke Timur akan diperkukuh dengan inisiatif penubuhan kampus cawangan Universiti Tsukuba di Malaysia yang kini dalam proses untuk dimuktamadkan. Ianya bukan sahaja meliputi kerjasama yang baik dalam segenap aspek, malah menggambarkan keakraban hubungan kedua-dua negara, terutamanya sempena meraihkan ulang tahun diplomatik ke-65 Malaysia-Jepun tahun ini. Semalam, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Abe dan berkenan menganugerahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah dalam politik ekonomi di Istana Negara.
Kerajaan kekal komited menjadikan Malaysia sebuah negara yang terus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, iltizam itu akan diteruskan bagi meningkatkan keterangkuman dalam usaha untuk menyumbang ke arah pembangunan sosio-ekonomi setempat dan meningkatkan kemakmuran negara seperti yang digariskan di bawah Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Ekonomi Malaysia kini berada di landasan yang tepat dengan laporan Bank Negara terkini menunjukkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK mencecah 3.1% pada 2021. Bank Dunia juga mengunjurkan ekonomi Malaysia untuk berkembang sebanyak 5.8% tahun ini. Selain nilai pelaburan diluluskan bagi tahun 2021 mencecah 306.5 bilion ringgit, iaitu nilai pelaburan diluluskan yang tertinggi pernah direkodkan bagi sektor perkilangan, perkhidmatan dan utama. Ya, bermula 1 April ini selari dengan fasa peralihan ke endemik, pengusaha premis dibenarkan melaksanakan waktu operasi mengikut syarat lesen. Walaupun berdepan beberapa kekangan termasuk kekurangan pekerja, pengusaha premis bersedia untuk beroperasi dengan kebenaran yang diberikan. Sebenarnya kami bersyukurlah sebagaimana peralihan daripada fasa pandemik kepada endemik ni memang sesuatu yang kita tunggu-tunggu kan. Alhamdulillah bisnes dah pulih macam biasa dan customer pun tak ada isu nak jaga SOP ke, dan di peringkat kami juga pentadbiran kita boleh jaga SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan juga. Tapi yang paling mencabar sekarang ni isu pekerja ni tadilah. So kalau kita ikutkan waktu masa memang waktu yang sesuai sebab bulan Ramadan. So banyak orang nak makan sahur. So waktu tu memang sesuai untuk memperkenalkan balik our timing for 24 hours or not. Dengan kelonggaran itu juga, pematuhan SOP terhadap pekerja dan pelanggan tetap diutamakan. Salade Uyuni Malaysia itu merupakan julukan yang diberikan terhadap Pantai Cermin atau Sky Mirror di Kuala Selangor. Dengan tarikan tersendiri, ronda-ronda keluarga Malaysia kali ini menampilkan keunikan dan keindahan panorama berkenaan bersama Audi Muhammad Nur. Sekarang saya berada di tengah-tengah Laut Selat Melaka, salah satu keajaiban dunia yang berada di Kuala Selangor ni iaitu Pantai Cermin yang lebih dikenali Sky Mirror. Nak tahu apa yang menarik lagi kat Sky Mirror ni? Apa yang anda semua boleh lakukan dekat Sky Mirror ni kan? Baik, ada yang mungkin pernah dengar atau lihat individu yang mengalami sindrom air mata buaya. Baik, kita saksikan dalam segmen hashtag. Menangis biasanya berlaku disebabkan reaksi emosi seperti sedih atau sakit. Namun, lain pula yang terjadi apabila seorang warga emas di China telah didiagnosis dengan penyakit sindrom air mata buaya setiap kali dia makan. Khawatir keadaannya bertambah buruk, warga emas ini mendapatkan rawatan dan penyakit jarang berlaku ini terjadi berkait rapat dengan kelumpuhan muka yang pernah dialaminya sebelum ini. Ialah 2 individu yang dikatakan pegawai perhutanan memakai kostum gorila untuk menghalau monyet liar membuahkan hasil. Menerusi video pendek berdurasi 30 saat itu, dapat dilihat monyet-monyet liar lari bertempiaran sebaik sahaja melihat 2 ekor gorila. Rakaman video ini tular dan menghiburkan warganet. Namun lokasi sebenar bagaimanapun tidak dapat dipastikan.
Dan ini pula seorang individu di Republik Demokratik Kongo yang dibuang keluarganya selepas memilih untuk mengawini wanita kembar tiga secara serentak. Luizo, 32 tahun, berkahwin dengan Jane, Natasha dan Natalie. Pasangan kembar ini dikatakan tidak mempunyai masalah untuk berkongsi suami kerana mereka telah berkongsi segala-galanya sejak kecil. Berita perdana edisi 12 Mac berakhir di sini. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.